Indigo ni, siapa yang warna dia indigo ataupun anda berpasangan dengan orang indigo, dia seorang yang setia. Anda tak perlu mempertikaikan kesetiaan, kejujuran dia, walaupun mungkin diuji dengan fitnah. Kalau dia berkeluarga, dia setia pada keluarganya. Kalau dia bekerja, dia setia pada majikan atau kerjanya. Kalau dia bertuhan, dia setia pada Tuhannya. Dia tak mudah untuk mengangkat benda lain, menduakan benda lain, sama ada sedar ataupun tak sedar. Jadi kita tengok mak kita tu jenis pemalu, orang rumah. Nama kau orang rumah kan? Duduk kat rumah je. Itu cara orang dulu nak mengindigokan isteri-isteri. Mereka sukakan dari perhubungan yang berbentuk hati ke hati. Mereka juga mengharapkan pasangan mereka dapat mewujudkan persamaan dalam aspek kerohanian. Daripada segi cinta, mereka adalah pencinta yang hebat. Mereka mampu melahirkan cinta yang begitu mendalam kepada pasangan mereka. Untunglah siapa dapat kahwin dengan orang Indigo. Suami dia ustaz, suami dia mengajar agama, isteri dia membawang, isteri dia mungkin yang proper kan, yang selalu nak pakai kebaya ketat, yang bawa handbag baru, nak tunjuk brand handbag kan. Jadi terbalik, suami dia masih nak tunjuk sport car dia, suami dia masih berjiwa muda kan, pakai sport shoes, sama dengan anak remajanya kan, pakai cap. Jadi asyik tukar handphone baru. Itu suami dia. Yang isteri dia kan duk mengaji, duk bertadabbur Al-Quran, betul kan. Perhubungan, personality indigo, royal blue aspek perhubungan. Personality ini setia kepada pasangan mereka. Ini adalah sifat semula jadi mereka. Mereka berhati-hati dalam mencari atau memilih pasangan hidup. Pasangan mereka perlu menyedari personality indigo seorang yang sensitif ataupun peka. Kemampuan mereka memahami dan menyayangi adalah tinggi. Mereka juga pasangan yang amat dipercayai dan jujur. Personality ini mengharapkan pasangan yang dapat memahami jiwa dan perasaan atau pendirian mereka. Mereka juga mahukan sokongan dan sikap yang terbuka dari pasangan mereka. Mereka juga ingin diberikan kebebasan bagi mencari ilmu pengetahuan yang dapat menjawab segala persoalan berkenaan minat mereka. Oleh itu, pasangannya perlu bertolak ansur serta membenarkannya mencari kebenaran, kerana sememangnya fitrah indigo yang begitu kuat dengan aspek kerohanian. Okey, Allah Ta'ala jadikan warna bumi yang dilihat sebagai biru kegelapan ni, sebagai warna indigo ni tadi, sebagai warna yang memiliki ciri setia. Jadi kita ni tak setia dengan bumi, tak jujur dengan bumi, tak jaga bumi, tapi bumi ni tetap jujur, setia dan jaga kita. Jadi indigo ni, siapa yang warna dia indigo ataupun anda berpasangan dengan orang indigo, dia seorang yang setia. Anda tak perlu mempertikaikan kesetiaan, kejujuran dia, walaupun mungkin diuji dengan fitnah ataupun dilihat mungkin dia ada peminat ke, orang minat dia ke, mungkin dia tidak begitu kepada orang tersebut. Sebab dia biasanya setia kepada pasangannya. Kalau dia berkeluarga, dia setia pada keluarganya. Kalau dia bekerja, dia setia pada majikan atau kerjanya. Kalau dia bertuhan, dia setia pada Tuhannya. Dia tak mudah untuk mengangkat benda lain, menduakan benda lain, sama ada sedar ataupun tak sedar. Secara sedar lagilah dia jaga kan. Maknanya dia tidak simply nasib baik lah ada Panadol tadi. Tak. Dia seorang yang nasib baik, Allah tolong bagi jumpa ubat Panadol. Itu cara orang indigo cakap. Nah, orang indigo ni tadi dia amat setia kepada pasangan dia, hinggakan dia selalu memberikan yang terbaik kepada pasangannya dan mengharapkan pasangannya juga membuatkan sedemikian. Sebab dia peka, so dia jaga dan dia selalu harap pasangannya menjadi yang sedemikian. Tapi biasanya tak macam tu. Okey, tak macam tu sebab orang diberikan opposite. Lelaki tak kahwin dengan lelaki. Jadi kalau dia seorang indigo, biasanya dia jarang berdapat pasangan yang indigo. Dia dapat pasangan yang opposite,
yang tak jaga hati dia. Tapi sebab dia setia, nasib baiklah dia dapat orang yang setia macam dia, pasangan mereka itu kekal lama. Sebenarnya bukan sebab pasangannya yang itu, tapi sebab kesetiaan diri yang dia miliki. Tapi Allah Ta'ala itu adil. Dia lebih kat sini, tapi dia ada benda yang dia kurang. Dia tak berani, dia tak yakin, tadi dia kurang bermasyarakat. Pasangan dia tadi yang terbalik. Dia berani, dia bermasyarakat, dia selalu bergaul. Jadi menjadikan hidup mereka itu, suami isteri itu boleh balance. Jadi kita tengok mak kita tu jenis pemalu, orang rumah. Nama pun orang rumah kan. Duduk kat rumah je. Itu cara orang dulu nak mengindigokan isteri-isteri. Supaya jadi orang yang tidak terlalu menonjol, sebab nak menjaga keselamatan, nak menjaga aib, nak menjaga amanah keluarga, nak menjaga aurat, aura yang ditambah tak kan. Jadi orang dulu indigo kan, menamakan suri rumah itu sebagai suri rumah dan menamakannya sebagai orang rumah. Kenapa tak namakan suami rumah, tak sumi rumah? Kenapa tak namakan ataupun melabelkan orang rumah itu adalah lelaki yang bayar rumah, atau yang buat rumah, atau yang bina rumah? Tak. Yang cari rezeki? Tak. Tapi dinamakan orang yang duduk rumah itu, orang rumah itu menjuluki kepada wanita, kerana cara orang dulu tadi secara mutasyabihat tersirat nak mensekolahkan orang bangsa Melayu ni tadi supaya menjadi wanitanya menjaga warna indigo atau menjana warna indigo pada dirinya, kerana indigo ni lebih memahami pasangan, setia kepada pasangan. Sebab suami dia keluar entah pergi mana-mana, jadi dia kena jaga amanah dia, menjaga aurat dia, menjaga batas dia waktu suami dia tak ada, menjaga adabnya. Nak keluar rumah kena minta izin. Jadi berbagai perkara yang rupa-rupanya ada dalam maslahat ataupun ilmu tauhid, ilmu fiqh di dalam ilmu tasawuf di dalam Islam. Jadi kerana nak bawakan ciri itu, orang dulu mendidik ataupun melabelkannya dengan mencorakkannya melalui adat. So adatnya dengan menamakan isteri itu sebagai orang rumah. Apabila isteri itu sebagai orang rumah, dengan arti kata lain, mereka sebaiknya, sewajarnya tidak perlu bekerja, bukan berkejaya, tak perlu keluar, duduk dalam rumah, menjaga adab, menjaga diri, dan akhirnya membentuk ciri indigo, menguatkan ciri tadi yang kita dah bicarakan, kerohanian, membicarakan sesuatu secara mendalam. Apa yang mendalam? Membentuk anak-anaknya, menjaga makan minum suaminya, menjaga makan minum anak-anaknya, generasinya, membentuk zuriat yang baik sepanjang dia mengandung, menjaga dirinya sepanjang melahirkan, mendidik anak-anaknya. Jadi tugas dan amanah rahim yang diberikan kepada seorang ibu itu tadi diangkatkan lagi martabatnya oleh orang-orang Melayu dulu dengan meletakkan martabat yang tinggi, darjatnya sebagai orang rumah. Kerana rumah itu adalah istana. Jadi sebenarnya adalah orang istana. Tapi kerana istana itu merujuk kepada raja, jadi orang marhain istananya itu dinamakan rumah, jadi diangkat sebagai orang rumah. Sebenarnya jangan rasa kecil, kerana adakah jawatan yang paling hebat selain daripada jawatan orang rumah? Sebab tak termampu nak bayar gaji, nak letakkan gaji bapa, nak bayarkan gaji seorang ibu, nak bayarkan gaji seorang isteri, nak bayarkan gaji. Kalau kita mampu cari pembantu untuk ada di rumah kita, itu baru satu tugas. Mungkin dia masak sahaja. Bab jaga anak, kita masih jaga anak. Bab bersih rumah, mungkin dia bantu sahaja. Tapi tak boleh buat keseluruhan. Termasuk tugas orang rumah tadi adalah melayan suaminya. Pembantu, maid kita tak boleh nak layan suami kita, contohnya begitu kan. Memang kita pun tak akan izinkan. Tapi orang rumah ni tadi, anda yang sebagai orang rumah, anda bawa satu amanah, satu title, satu darjat yang tinggi yang dianugerahkan oleh masyarakat Melayu lama, yang dalam masa yang sama menjaga adab, budaya,
dan berbagai aspek keselamatan, maslahat yang relate kepada darjat anda itu tadi. Okey? Jadi beruntung kerana orang lelaki pun bagaimana banyak rumah sekalipun dia tidak dinamakan sebagai orang rumah. Dia tetap kalau dia duduk seorang pun dia orang tanya bila nak ada orang rumah. Padahal dia lah yang duduk kat rumah tu kan, kesian ya? Orang lelaki dia tak ada martabat itu, darjat itu tinggi ya. Orang dulu nak buat rumah, ukuran rumah, tingkap pintu, saiz bilik, saiz hall, saiz dapur, especially besarnya toilet bowl dia, besarnya telaga, semua ikut orang rumah. Ini ilmu khas ya, ilmu yang orang zaman ini yang intelektual, yang duduk, yang pakar-pakar yang melabelkan ilmu ini sesat, ilmu ini karut, apa semua tu, melabelkan sebagai ilmu ni sebagai ilmu yang mereka bijak pandai ni tadi, yang tak terima, tak tahu, tak nak belajar. Sedangkan dulu, orang-orang dulu, ilmu hikmah ini menjadi formula untuk rumah tangga yang bahagia. Duduk rumah kecil, duduk sederhana, duit tak banyak, tetapi anak cucu sehat, sejahtera, aman, bahagia. Ni Aidilfitri, setiap kali Aidilfitri semuanya boleh balik di rumah yang sempit itu, boleh duduk rukun tetangga kan, rukun, aman, bahagia. Sekarang mana nak ada dah, rumah makin besar, tak bahagia, tak ada. Ni musim ini raya pun tak dapat balik. Jadi dengarlah bebel saya ni kan. Jadi kenapa? Sebab orang dulu ada ilmu-ilmu khas di mana rumah itu dibina mengikut ukuran, kadar yang Allah masukkan. Setiap sesuatu ada kadarnya, ukuran pada orang rumah, iaitu isteri kepada rumah tersebut. Jadi orang yang berumah tangga, so dia bina rumah baru. So bila bina rumah baru, rumah itu tukang kayu akan ambil saiz ibu jari rumah orang perempuan ataupun isteri. So daripada situ dia akan binakan rumah. Kalau dia tak ambil saiz ibu jari ni pun, kalau bukan ilmu yang macam tu, dia akan tengok, dia nak tengok yang mana orang rumahnya. Oh, kecil molek je orang rumahnya. Oh, cabi orang rumahnya. Jadi dia buatkan rumah yang sesuai dengan orang rumah tersebut. Sebab itu bila orang lain ambil alih rumah tersebut, dia tak jadi rasi. Istilah rasi mana datangnya? Istilah tapa mana datangnya? Tapa tu macam tapai. Dia, aku ni dah macam bertapa kat rumah ni kan. Bertapa tu macam dah jadi tapai kat rumah tu. Jadi orang dulu memang nak tapai kan, tapa kan. Tapi tapai tu kan sedap, susah nak buat, tapi sedap dan rare dan tahan lama, boleh makan. Contohnya begitulah kan. Jadi kena fahamkan cara orang dulu berfikir ya. Dalam isu perhubungan, personaliti warna ini begitu mengambil berat pada pasangan mereka. Mereka sukakan perhubungan yang bentuk hati ke hati. Mereka sukakan perhubungan yang berbentuk perhubungan yang berbentuk hati ke hati. Mereka juga mengharapkan pasangan mereka dapat mewujudkan persamaan dalam aspek kerohanian. Daripada segi cinta, mereka adalah pencinta yang hebat. Mereka mampu melahirkan cinta yang begitu mendalam kepada pasangan mereka. Untunglah siapa dapat kahwin dengan orang indigo. Memang dia sensitif, dia cepat sentap, tapi dia setia tadi kan. Kemudian dia seorang yang kerohanian, jadi tak susah nak didik. Kalau suami tak susah nak harap dia yang dapat bentukkan keluarga, sebab dia bawa ciri kerohanian yang tinggi, dalamannya baik, dalamannya mendalam. Dia fikir sesuatu tu secara halus, secara kias. Dan biasanya mereka ni juga mengharapkan pasangan mereka pun macam tu kan. Tapi tadi saya kata Allah akan bagi yang opposite. Kalau suami macam tu, isterinya tak macam tu. Isterinya nak orang kata suami dia ustaz, suami dia mengajar agama, isteri dia membawang, isteri dia mungkin yang proper kan, yang selalu nak pakai kebaya ketat, yang bawa handbag baru, nak tunjuk brand handbag kan. Jadi terbalik.
Padahal suami itu seorang yang wara', seorang yang tawaduk, seorang yang mungkin zuhud, bersederhana kan. Jadi banyak kita tengok drama-drama pun tunjuk benda-benda macam tu kan, dia terbalik. Ataupun mungkin isteri dia macam tu, suami dia tak, suami dia masih nak tunjuk sport car dia, suami dia masih berjiwa muda kan, pakai sport shoes, sama dengan anak remajanya kan, pakai cap. Jadi asyik tukar handphone baru. Itu suami dia. Yang isteri dia kan duk mengaji, duk bertadabbur Al-Quran contoh kan, suami duk layan handphone, macam-macam. Allah bagi yang opposite. Tapi macam itulah, saling memerlukan, saling memanfaatkan, dan salinglah belajar untuk menghayati warna yang berbeza agar kita dapat memahami, oh itu sebenarnya ciri dia, itu kelemahan, itu kelebihan. Jadi ambil kelebihan tu sebagai sesuatu kebaikan yang kita dapat ikuti, contohi, dan jadikan teladan benda-benda yang negatif ataupun benda kelemahan itu, dan cuba perbaiki supaya tidak menjadikan mereka ni terdedah, tertekan dengan kelemahan. Sebab dia, contohnya suami yang pemarah, janganlah isteri jadi cepat nak provoke, sebab dah tahu suami tu jenis cepat pemarah. Contoh, bagi mereka hubungan intim adalah penibatan perasaan dalaman dan bukan sekadar melibatkan aktiviti fizikal. Seks adalah gabungan dua jiwa. Mereka tidak terlalu menekankan cita rasa atau syarat-syarat dalam menjalinkan hubungan intim, kerana ia adalah penyatuan dua jiwa dan penyatuan tenaga alami. Segalanya perlu berlaku secara natural. Namun begitu, soal kamar tidur adalah sesuatu yang sulit bagi mereka. Mereka hanya bersikap terbuka dalam soal ini apabila bersama dengan pasangan mereka sahaja. Rahsia bilik tidur mereka tak pernah buka, tak pernah kupas, tak tunjuk pun pada orang. Okey. Personality ini juga bersama dengan personality violet. Personality ini suka bersama dengan personality violet. Bagi mereka, personality ini membantu mereka untuk memberi inspirasi kepada masyarakat. Personaliti kuning dan hijau adalah personaliti yang senang bergaul dengan mereka. Personaliti kuning suka menghabiskan masa bersama-sama personaliti indigo untuk bersantai. Manakala personaliti hijau pula senang berurusan dengan personaliti indigo. Biasanya bukan indigo yang senang dengan diorang, tapi personaliti lain yang senang nak dengan indigo. Tapi indigo ni baik kan, so dia layan je lah. Ini kerana personaliti hijau mampu menyesuaikan diri dengan cara personaliti indigo berfikir. Dan anda kena tahu personality indigo ni tadi rare. Mungkin percentage dia 5 atau 10 orang daripada 100. Jadi dia 1% sahaja. Jadi kita susah nak jumpa. Tapi kalau ada, dia unik. Tapi it doesn't mean that yang lain tu 90% atau 9 yang lain tu tidak cuba menaikkan atau menerapkan ciri-ciri indigo pada kehidupan mereka. Mereka mungkin mengambil ciri ini menjadi sebahagian daripada ciri mereka supaya mereka pun dapat bawa isen itu, terutama pada umur tertentu mereka pun mula diaurakan. Fasa itu Allah aurakan mereka dengan kemahuan dan keperluan untuk mencari warna-warna indigo, terutamanya sesuatu yang bersifat dalaman. Who am I? Why I am here? Kenapa aku di sini? Ke mana aku nak pergi? So big why apa semua tu sebenarnya adalah persoalan-persoalan dalam orang indigo ataupun warna indigo. Jadi kalau anda muda-muda lagi, tapi kalau anda meminati, mencari dan nakkan perjalanan ini lebih efisien, anda terapkan warna indigo ni lebih awal. Boleh pakai uniform macam warna custom, warna polis, atau pakai balik uniform sekolah rendah dulu kan. Jadi itu di situ warna royal blue ni datang. Kenapa dipanggil royal blue? Sebab dia warna-warna yang hebat, warna-warna yang menggambarkan kepada sesuatu yang bersifat kepekaan, empati, simpati yang tinggi. Baik. Umumnya personality indigo mempunyai gabungan naluri lelaki dan perempuan yang kuat dalam satu tubuh dan jiwa. Ini menjadikan personality ini seolah-olah memiliki dua alam yang berbeza. Bagi lelaki indigo, mereka memiliki tubuh sistem saraf yang sensitif menyebabkan penampilan mereka agak lembut. Namun begitu, personality indigo perlu pandai menggayakan kepribadian supaya tidak mengelirukan orang lain. Sifat lembut ini menjadikan sesuatu yang istimewa. Ia menjadikan ramai lelaki indigo menguasai profesi
atau bakat yang dikuasai oleh kaum Hawa seperti fashion, kecantikan, tarian, nyanyian dan sebagainya. Asalnya masakan, asalnya fashion, asalnya menjahit. Itu kaum Hawa yang mahir buat. Tetapi anda tengok dalam top leading dalam industri, lelaki yang ambil jawatan sebagai chef, mereka fashion, kita kata tukang jahit yang hebat kan, tailor yang hebat, kemudian kita ambil ni. Dan anda perhatikan ada setengah-setengah yang mendominasi profesi ini lelaki, tetapi mereka ini ada sifat yang feminin, yang lembut. Jadi bawa sikit sifat perempuan dalam berjalan dia, dalam lenggok badan dia, dalam kata-kata dia, dalam pop-pet dia, dalam dia unik tersendiri, tak begitu sangat bergaul. Tapi kalau mereka di hadapan orang, mereka sebabkan mereka tadi ikon ataupun mereka menjadi leader dalam industri itu, jadi mereka perlu menonjolkan ciri itu. Jadi dia bawa ciri yang satu lagi yang bersifat menjadi tarikan kepada orang lain. Itu saja aspek perhubungan.